Keangkuhan China di Laut China Selatan. Situasi Laut China Selatan kini menjadi semakin tegang ekoran tindakan Badan Perundangan Tertinggi China, Jawatan Kuasa Tetap Kongres Rakyat Kebangsaan yang meluluskan Undang-Undang Pengawal Pantai pada 23 Januari lalu, menurut laporan akhbar. Undang-undang ini antara lain membenarkan pasukan pengawal pantai negara tersebut menembak mana-mana kapal asing yang menceroboh perairan mereka serta merobohkan binaan di terumbu karang yang menjadi rebutan di Laut China Selatan. Ia juga memberikan kuasa kepada pengawal pantai China untuk mewujudkan zon larangan sementara bagi menyekat kemasukan kapal-kapal lain. Meskipun jurucakap Kementerian Luar China menyatakan bahawa undang-undang tersebut selaras dengan amalan antarabangsa, namun hakikatnya langkah ini menunjukkan keangkuhan China untuk membuli negara-negara di Asia Tenggara agar tunduk kepada tuntutan mereka. Di samping itu, langkah ini juga dilihat cuba untuk memberikan legitimasi keabsahan undang-undang sekiranya berlaku pertempuran di kawasan yang mempunyai tuntutan hak maritim yang bertindih. Menurut laporan Ketua Audit Negara yang dipetik Malaysia kini, perairan Malaysia telah diceroboh oleh pasukan pengawal pantai dan tentera laut pembebasan rakyat China sebanyak 89 kali di antara 2016 dan 2019. Meskipun Malaysia telah mengeluarkan sebanyak 5 nota bantahan diplomatik, namun tidak sedikit pun dihiraukan oleh rejim China. Dengan adanya undang-undang ini, pastinya akan meningkatkan lagi ancaman terhadap negara ini di dalam pencerobohan yang mungkin terjadi pada masa akan datang. Laut China Selatan juga menjadi rebutan beberapa buah negara yang bertetangga dengan China dan masing-masing menuntut hak kedaulatan di perairan ini termasuk Malaysia. Apa yang mendukakan kita ialah tiada respon yang tegas daripada pemimpin kaum muslimin sama ada dari Malaysia, Indonesia atau Brunei tatkala kapal-kapal China menceroboh perairan ketiga-tiga negara ini. Perkara ini sangat berbeza ketika khilafah masih wujud suatu ketika dulu, di mana khalifah memberi kata dua kepada kapal negara asing yang menceroboh sama ada keluar atau akan berdepan dengan tentera khilafah. Inilah antara tugas khalifah yang akan memastikan negara terus terjaga daripada pencerobohan puak kufar. Benarlah seperti mana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang bermaksud, sesungguhnya imam itu laksana perisai, orang-orang berpegang dan berlindung di belakangnya. Hadis riwayat Bukhari. Fungsi khalifah sebagai perisai bagi rakyatnya menuntut khalifah itu menjadi seorang yang pemberani, kuat dan tidak gentar dengan pihak musuh. Bukannya seorang pengecut atau lemah di hadapan musuh. Kekuatan ini dibangun bukan sahaja kerana karakter peribadi khalifah itu sendiri yang berani, tetapi kerana akidah yang dimiliki oleh sang khalifah, sebagaimana akidah kaum muslimin lainnya yang meyakini bahawa hidup dan matinya hanyalah untuk Allah SWT dan ia akan beroleh syahid sekiranya mati tatkala berjihad melawan musuhnya. Hadis ini juga jelas dan tegas menunjukkan bahawa khalifah adalah satu-satunya penguasa yang akan menjadi pelindung bagi umat Islam yang akan menjaga agama, darah, kehormatan dan harta mereka. Khalifah lah yang juga menjadi penjaga setiap inci wilayah daulah Islam daripada diceroboh oleh musuh-musuh Islam. Malangnya, umat Islam pada hari ini tidak memiliki seorang khalifah dan tidak bersatu di bawah negara khilafah. Sebaliknya, umat Islam terpecah belah dan dipisahkan mengikut batas sempadan negara bangsa
yang dicorakkan oleh penjajah. Kesannya, umat ini menjadi lemah dan seringkali ditindas serta diperkotak-katikkan oleh kuasa-kuasa kufar. Lebih malang apabila penguasa mereka bukan sahaja pengecut, malah rata-rata merupakan ejen kepada puak kufar dan tunduk patuh kepada musuh-musuh Allah. Justeru, tidak hairan apabila Cina begitu berani melakukan pencerobohan dan tidak pernah menghiraukan bantahan daripada pemimpin kaum muslimin yang mereka tahu bukan sahaja lemah, malah bantahan tersebut tidak lebih daripada sebuah retorik semata-mata. Semoga umat Islam bangkit dan bersatu mempertahankan kedaulatan Islam serta kedaulatan negara daripada ancaman kuasa asing.